Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Malaysia akan ketinggalan jika hanya bincang soal remeh-temeh Perdana Menteri tuju kepada siapa. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan ketinggalan di belakang jika semua pihak bergaduh dan membincangkan isu yang remeh-temeh. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, beliau mempunyai keyakinan yang amat kuat bahawa Malaysia akan muncul semula sebagai negara yang hebat. Orang-orang yang kabur mungkin tidak lihat persaingan yang berlaku di sekitar kita. Tapi kalau saudara sentiasa cerdas dan segar melihat bahawa orang lain tidak diam, kita kalau kekal cara lembab, bergaduh, bincang soal-soal remeh, itu akan menyebabkan kita ketinggalan, kata Anwar Ibrahim. Jadi mari kita tumpukan kepada usaha menjadikan Malaysia ini negara yang hebat. Sebab itu kita kena teruskan usaha. Sikap saya dan rakan-rakan, kita tak peduli sangat dengan gangguan-gangguan kecil ini, katanya ketika melancarkan Pelan Induk Kerjasama Awam Swasta 2030 PIKAS 2030 hari ini. PIKAS 2030 merupakan kesinambungan dasar daripada dasar dan garis panduan kerjasama awam swasta sedia ada yang telah diberi nilai tambah dengan halat tuju yang lebih jelas dan terangkum. Melalui projek kerjasama awam swasta, kerajaan menjangkakan peningkatan pelaburan swasta kepada 78 bilion ringgit Malaysia. Sumbangan keluaran dalam negara kasar KDNK kepada 82 bilion ringgit dan penciptaan 900,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2030. Bagi memastikan pencapaian matlamat itu, PIKAS 2030 dibangunkan berdasarkan 4 teras strategi dan 17 inisiatif strategi. Saudara-saudara sekalian, itu berita pertama yang menarik daripada Anwar Ibrahim. Berita menarik kedua yang pastinya akan memeningkan kepala Muhyiddin Yassin ialah apabila semua pemimpin DAP Johor memberikan komitmen akan membantu kempen calon Barisan Nasional. DAP Johor memutuskan semua pimpinan negeri parti itu perlu membantu kempen pilihan raya kecil Dun Mahkota bagi memastikan kemenangan calon Barisan Nasional BN Syed Hussein Syed Abdullah pada 28 September nanti. Keputusan terbabit atau tersebut dicapai dalam satu mesyuarat diadakan Jawatan Kuasa DAP Negeri Johor di Pejabat Jawatan Kuasa Perhubungan Parlimen DAP Kluang. Pengerusinya, Liu Chin Tong berkata, DAP Johor menyedari pentingnya PRK Mahkota dalam menentukan halat tuju politik negara menjelang pilihan raya umum akan datang. Apabila calon kerajaan perpaduan bagi PRK Mahkota diterima oleh semua kaum, ia akan mengukuhkan lagi kestabilan kerajaan persekutuan. Ia juga dapat merapatkan kerjasama di antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional di peringkat negeri yang akan mengembalikan kebangkitan Malaysia menuju lonjakan ekonomi kedua, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang paling menarik kita temui. Wang Wan MDB jadi habuan Pharrell Williams Kim Kardashian. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan dan juga membuatkan kita menyirap darah kerana wang negara kita rupa-rupanya antara jadi habuan para artis dan juga orang kaya di dunia. Sejumlah 2,4 juta Amerika Syarikat dolar atau bersamaan 10.46 juta ringgit Malaysia
telah dipindahkan dari akaun 1MDB ke akaun selebriti Amerika Syarikat Kim Kardashian dan pemuzik Pharrell Williams menerusi syarikat Goodstar Berhad milik Low Tik Jo. Syarikat tersebut hanya wujud di atas kertas. Pemindahan wang tersebut telah didedahkan oleh penyiasat penipuan keuangan Richard Templeman ketika memberi keterangan dalam kes saman 6.59 bilion US dollar oleh 1MDB ke atas mantan Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Serigar Abdullah dan mantan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy. Menurut Templeman, siasatannya mendapati 1.03 bilion Amerika Syarikat dolar telah dipindah menjelang 25 Oktober 2011 kepada Goodstar. Dana ini dipindahkan menerusi satu siri syarikat luar pesisir dan digunakan untuk kepentingan peribadi mereka yang bersubhat dan saudara mara dan kenalan mereka. Beliau turut mendedahkan sebanyak AS dolar telah dipindahkan ke Sun Trust Bank di bawah nama Tamamasca Inc. Transaksi pemindahan wang di antara 11 Ogos dan 17 November 2011 telah dikategorikan sebagai sebahagian bayaran penerbitan muzik beserta surat perjanjian dengan Red Spring Investment dan Pharrell Williams Talamasca. Beliau turut mendedahkan bayaran sebanyak 306,000 Amerika Syarikat dolar dibuat kepada bintang TV Kim Kardashian dan diikuti dengan 100,000 US dolar kepada Kardashian dan suaminya ketika itu, Chris Humphries. Tujuan pembayaran tidak diketahui. Pendengaran kes hari ini adalah kerana 1MDB menyaman kedua-dua, Irwan dan Arul Kanda, atas tuduhan menyebabkan kerugian bernilai 1.83 bilion dalam pelaburan 1MDB Petro Saudi Berhad yang kemudian menjadi pelaburan Brazen Sky Limited. Kedua-dua tertuduh juga dituduh menyalahgunakan dana 3.5 bilion dolar Amerika Syarikat yang membayar Abar Investment dan 1.265 bilion Amerika Syarikat dolar kepada International Petroleum Investment Company pada Mei 2017. Selain itu, 1MDB turut menuduh Irwan bersubhat dengan Arul Kanda untuk melanjutkan kontrak kerja yang menyebabkan Arul Kanda mendapat bayaran 2.9 juta ringgit Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Di samping isu persijilan halal yang kini menjadi tular di media sosial, menjadi perdebatan dalam media sosial, bahkan ahli-ahli akademik yang ada di Malaysia yang menjadi panas gara-gara diulas oleh seorang ahli parlimen daripada DAP. Kini Anwar Ibrahim pula bercakap tentang kesihatan makanan. Anwar Ibrahim kata, kalau nak makan, makan. Kalau tak nak makan, sudah. Tak payah makan, kata Anwar Ibrahim. Penglibatan pengusaha gerai makan, restoran, medan selera, kafeteria dan hotel di negara ini amat diperlukan agar usaha kerajaan dalam kempen perangi gula menjadi lebih berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hasil tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMS menunjukkan kadar pengambilan gula dalam kalangan rakyat Malaysia adalah tinggi. Peringkat jabatan kerajaan sudah ditetapkan pengurangan kadar pengambilan gula sebanyak 50% melibatkan sajian kuih muih. Nak makan, makan, kata Anwar Ibrahim.
tak nak makan sudah. Sebab kita fikirkan keselamatan, kesihatan, katanya lagi. Ini yang kita katakan kecelikan kesihatan. Literasi kefahaman masyarakat. Apa itu arti kesihatan? Apa itu arti pendidikan, kata Anwar Ibrahim. Beritahu rakyat, penyakit kencing manis ini nombor 1 Malaysia rekod di Asia, kata Anwar lagi. Ini menunjukkan tidak ada kecelikan kesihatan. Kita selamatkan negara kita, selamatkan anak-anak kita, ibu bapa dengan kawal, bukan suruh hentikan terus, katanya ketika merasmikan majlis sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera Peringkat Kebangsaan tahun 2024, pelancaran dasar literasi kesihatan kebangsaan dan kempen Perangi Gula were on juga di sini hari ini. Perdana Menteri menambah kecelikan kesihatan dalam kalangan rakyat juga akan membantu dalam mengatasi isu kesesakan di hospital. Kata Anwar, kalau sakit biar kita bertanggungjawab. Sebab saya tengok Hospital Kajang sampai kat lobi beratur-atur katil. Saya terus WhatsApp Dr. Zul, Menteri Kesihatan. Tetapi beliau pun ada batas peruntukan kewangan yang ada sekarang, kata beliau. Belanja sudah tinggi dan pesakit kian ramai. Ada langkah-langkah diambil KKM untuk mengurangkan. Tetapi kalau kita ada kecelikan kesihatan, kesesakan di hospital boleh dielakkan, kata Anwar Ibrahim lagi. Saudara, apa yang diterapkan oleh Perdana Menteri ini ialah satu perkara yang amat baik. Iaitu kalau rasa makanan itu tak sedap sebab tak manis, janganlah makan. Ataupun kalau tak suka sebab tak manis, janganlah makan. Itu lebih mudah difahami. Nak makan, makan. Kalau tak nak makan, sudah, kata Anwar Ibrahim. Menyentuh tentang saranan Anwar Ibrahim ini, sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia sama-sama mengambil iktibar. Kurangkan gula dalam pengambilan makanan, tambahkan senyuman dalam kehidupan. Kerana dengan gula yang berlebihan, badan akan jadi sangat lemah dan akan menimbulkan pelbagai penyakit yang kita tidak mahu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa sokong apa yang Anwar kata. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan pengakuan dan juga penerangan daripada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10. Anwar Ibrahim kata, tiada siapa saya nak dengki. Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan pihak tertentu. Kononnya, perasaan dendam beliau menjadi punca di sebalik tindakan diambil pihak berkuasa terhadap kes tertentu. Ada netizen yang menyatakan bahawa kalau dah buat salah, jangan salahkan orang lain. Itu nasihat netizen kepada orang-orang tertentu yang telah disiasat mengikut kes-kes tertentu termasuk kes berkait dengan 3R. Netizen kata dan beberapa pemerhati politik bebas mengatakan bahawa berhati-hati kerana kalau sudah melakukannya, jangan pula nak salahkan orang lain. Malah Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan tidak sesekali mencampuri urusan siasatan dilakukan pihak berkuasa, apatah lagi mempengaruhi tindakan yang diambil. Sebaliknya, beliau berkata, sesiapa sekalipun yang berdepan kes jenayah, maka terpulanglah kepada pihak berkuasa, khususnya Polis Diraja Malaysia PDRM, untuk menyiasat atau mengambil tindakan. Setiap minggu ada saja kisah skandal baharu. Ada orang kata kerana Anwar berdendam. Itu tak betul, kata Anwar Ibrahim. Kita kena hentikan amalan kepimpinan yang guna kuasa untuk cari kekayaan peribadi, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apa yang memang mengejutkan kita semua ialah sejak belakangan ini ada banyak sekali skandal-skandal baru yang mula timbul. Skandal yang telah lama mula keluar. Ada benda yang sudah lama berlaku, tiba-tiba pula kita tahu. Dan sebenarnya itu patut kita sokong. Kerana perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada negara khususnya
perlulah segera diadili sebaik-baiknya. Kata Anwar Ibrahim lagi, saya harap betul-betul perkara ini difahami. Orang pesana, iaitu pembangkang, dia tak kira. Saya tak kira, kata Anwar Ibrahim, siapa dalam soal penyiasatan. Ketua-ketua polis ada di sini. Siapa salah, ada kes curi motorkah, merompakkah, itu kerja polis. Polis tak tanya saya untuk siasat. Sama juga dengan kes lain, termasuk dalam kes yang besar, kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera Peringkat Kebangsaan 2024 dan Pelancaran Dasar Literasi Kesihatan Kebangsaan serta kempen Perangi Gula di Pantai Batu Satu di sini hari ini. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Zafir Ibrahim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan amalan tidak betul dilakukan mana-mana pihak perlu diperbetulkan untuk mengelak rakyat yang akhirnya menerima nasib. Sebagai contoh, katanya, kes pihak tertentu yang enggan membayar cukai atau mengisytiharkan harta. Orang kumpul berpuluh-puluh bilion tapi tak mau bayar cukai, tak mahu isytiharkan harta. Untuk apa kita kutip dana dari mereka? Untuk bayar bidang pendidikan hospital kesihatan. Kalau tak betulkan keadaan beginilah amalannya, negeri kaya tapi rakyat tak terbela, katanya. Ini bila ada siasatan, orang kata Anwar dengki. Nak dengki apa? Tiada siapa saya nak dengki, kata Anwar Ibrahim. Ia berkaitan soal menguruskan kewangan dan jika belanjanya 200 juta, maka 200 juta ringgitlah atau 1 bilion ringgitlah projek hospital, sedangkan kos sebenarnya 800 juta atau hospital tak siap. Semua ini kena fikirkan, tegas Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye.